Okey, selamat tengah hari pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kita PDPR PJPK tingkatan 5 pada jam 1 tengah hari. Okey, yang lepas kita dah lihat 5.0 iaitu perhubungan, bagaimana hubungan kita dengan family kita. Untuk PDPR, hari ini kita lihat 6.0 iaitu penyakit. Ding deng. Standard pembelajaran. Apa yang akan kamu pelajari ialah contoh, simptom dan tanda penyakit jangkitan seksual, membincangkan kepentingan pengesanan awal dan rawatan kepada pesakit jangkitan seksual, membincangkan kesan penyakit jangkitan seksual, menjana idea amalan gaya hidup sihat untuk mencegah penyakit jangkitan seksual. Apa dia penyakit jangkitan seksual atau sexual transmitted infection STI? Adalah sejenis penyakit yang merebak melalui perlakuan seks. Tengok ni. Merebak melalui perlakuan seks. Maksudnya seks bebas. Memang diterang lagi nyata bahawa seks bebas itu adalah dilarang. STI berjangkit antara individu menerusi sentuhan seksual atau hubungan seks yang tidak selamat, iaitu menerusi faraj, zakar, dubur atau seks oral. Mulut lah ni. Pembawa bakteria seperti Neisseria, gonorrhea, chlamydia. Susah nak sebut tu. Tengoklah sendiri. Dan bakteria lain yang boleh menyebabkan individu dan pasangan mereka mendapat penyakit jangkitan seksual. Okey. Ini tengok hubungan seks yang tidak selamat. Okey. Ini maksudnya bukan untuk yang dah berkahwin. Maksudnya yang membuat hubungan luar nikah. Secara haram lah tu. Dia tak pakai kondom. Maka kalau ada orang ini, contohlah yang pemilik ini ada penyakit, maka dia buat hubungan dengan seorang wanita. Itulah maksudnya menerusi faraj. Okey. Bersentuhan lah buat hubungan. Okey. Maka orang itu pun boleh dijangkiti penyakit. Apabila orang pertama ni dah ada orang satu ni dah ada penyakit, jumpa dengan orang nombor 2, dia dijangkiti. Orang nombor 2 ni pula jumpa orang yang ketiga, lelaki lah. Lelaki tu pula kena jangkit. Dan orang ketiga ni jumpa perempuan lain, orang keempat, dia pun kena jangkit penyakit itu. Penyakit tu penyakit apa? Ni lah. HPV, HIV dan AIDS. Ni tengok. Pasangan yang boleh menyebabkan individu atau pasangan mereka mendapat penyakit jangkitan seksual seperti chlamydia, gonorrhea genital, syphilis, penyakit syphilis. Okey. Ketuat genital hepatitis, humor, HPV ni paling teruk lah. HIV dan AIDS. Ini maksudnya sistem imun badan dia dah teruk. Teruk tu maksudnya badan dia dah tak boleh lagi nak melawan penyakit yang datang, virus yang datang. Badan dia dah tak mampu mengeluarkan antibody untuk melawan penyakit ataupun virus lah. Ni situasinya menjerumus remaja kepada risiko penyakit kelamin selain kehamilan yang tidak dirancang. Sebab itu ada kempen lah yang bukan diwawarkan lah. Kalau nak buat seks mesti menggunakan kondom. Itu kempen yang diwawarkan lah. Tapi bagi kita orang tidak sesuai. Anda remaja tak boleh. Walaupun anda remaja bawah umur ataupun anda remaja berumur 18, 19, 20, 21, 22, selagi belum berkahwin, selagi tu tak boleh. Sebab itulah perkahwinan itu apa dia? Digalakkan. Okey. Untuk mengelak yang inilah. Kalau remaja tak boleh nak tahan kawal nafsu, digalakkan untuk berkahwin. Supaya tak jadi macam ni. Ni virus HIV. Tengok macam virus COVID kan. COVID ada spike. Kalau COVID dia macam ni, ada spike. Spike sangkut. Ini virus HIV. Tengok dia bawa macam ni. Benda-benda ni dalam darah kamu, bahaya. Ini virus yang kita tak nampak. Ni virus Neisseria, gonorrhea. Bolehlah Google tengok. Okey, penyakit jangkitan seksual. Gonorrhea. Keterangan penyakit jangkitan kelamin disebabkan oleh bakteria Neisseria gonorrhea. Boleh berjangkit dari seorang individu ke individu yang lain melalui hubungan seks vagina, dubur
atau oral. Jangan ni melalui hubungan seks vagina lah. Ini melalui dubur. Ada yang masuk melalui lubang dubur, bontot lah senang ni. Oral ataupun mulut. Jangan. Simptom merasa sakit ketika membuang air kecil, mengeluarkan cecair berwarna kuning dari salur kencing. Cecair tau, bukan air kencing. Cecair macam lendir lah gitu. Penyakit gonorea. Cuba kita tengok penyakit gonorea. Okey, kejap kelas. Sakit lah maksudnya. Nak buang air kecil sakit. Okey lah. Tu. Kemudian yang kedua, penyakit chlamydia. Keterangan dia, mudah merebak melalui hubungan seks dengan pasangan yang telah dijangkiti. Berupaya menyerang mangsa 4 kali ganda lebih kerap daripada penyakit gonorea. Ni lagi dahsyat ni, 4 kali ni. Simptom dia, berlaku pendarahan di antara kitaran head serta sakit di bahagian abdomen. Abdomen tu bahagian atas, di bahagian apa kata perut tu. Dekat-dekat kawasan perut lah, abdomen. Keluar cecair daripada zakar atau faraj. Ni bukan keluar air mani ke atau ni, cecair yang yelah, cecair yang lain daripada lain. Pedih dan gatal semasa membuang air kecil. Nak kencing ni sakit, tak kira lah laki ke perempuan, melalui zakar atau faraj. Nak kencing tu sakit. Kadang-kadang sakit tu mungkin disebabkan ada batu karang. Better pergi check kat doktor. Malulah nak check, kantoi lah nanti sebab pernah buat hubungan seks luar nikah. Itulah yang kita tak nak. Jangan buat. So kalau tak buat, anda sakit, ada rasa macam alah nak buang air kecil tapi sakit, yang tu boleh pergi doktor check, mungkin batu karang ke dan sebagainya. Penyakit sifilis. Keterangan disebabkan oleh virus, sejenis ulcer yang tidak sakit tetapi kemerahan boleh dilihat pada vagina, dubur, zakar dan mulut. Ulcer tetapi tidak sakit. Sejenis ulcer yang tidak sakit tetapi kemerahan. Kita pegang tak sakit tapi dia merah-merah. Itu contoh penyakit sifilis. Okey. Kalau dekat mulut, ni mungkin kalau vagina ni kita boleh detect lah. Pada dubur, ada macam ulcer lah. Tapi dia merah, tapi tak pegang tak sakit pun, itu tanda-tanda sifilis. Di zakar pun mungkin kita boleh lihat. Okey. Tapi di mulut ini kita suka nak beza dengan ulcer ni. Ulcer yang biasa kita hadapi atau anda mungkin pernah hadapi, dia berwarna putih betul. Pegang guna lidah ke apa, pedihnya, sakitnya, itu ulcer biasa. Okey, dia bukan menunjukkan penyakit sifilis. Macam mana boleh ada kat mulut? Itu ini melalui ni oral, melalui mulut. Macam boleh ada kat dubur sebab dia melakukan persetubuhan melalui lubang dubur, bontot lah senang. Jangan. Okey. Simptom dia, jika lambat dirawat, ruam akan timbul di bahagian badan, tapak tangan dan kaki. Nanti ada timbul-timbul ruam. Orang tu, dia ni macam kena penyakit sifilis. Bergejala seperti sukar berjalan, boleh buta, kebas dan boleh membawa maut. Ini kesan dia. Sebab itu orang Islam dilarang. Okey. Dan bagi agama-agama lain juga, dalam agama kamu juga nyatakan bahawa melakukan hubungan itu adalah dilarang sebelum berkahwin. Okey. Yang keempat, penyakit hepatitis B. Dikesan seawal 45 hari, boleh berjangkit melalui sentuhan dengan cecair badan seperti air liur. Tengok tu, air mani dan cecair faraj. Boleh berjangkit melalui sentuhan. Ni seperti air liur ni. Sebelum berkahwin, melakukan seks bebas, cium-cium mulut dan sebagainya, tersebarlah penyakit hepatitis B tu. Air mani dan cecair faraj. Ni kalau membuat hubungan luar nikah, orang kata apa hubungan yang haram, zina. Ni tersebar melalui ni penyakit hepatitis B ni. Atau melalui pemindahan darah atau darah yang tercemar. Biasanya sebelum buat derma darah, kan ada orang buat program derma darah dan sebagainya. Okey, sebelum proses menderma darah, nanti sebahagian kita punya
darah itu akan diambil untuk melakukan ujian. Dilakukan ujian, dan ambil sikit dan dihantar ke makmal, sama ada darah kita itu mengandungi hepatitis B ke atau penyakit lain lah. Okey. Tanda-tanda dia ialah gejala seperti hilang selera makan, loya. Loya ni macam mabuk, asyik nak muntah je. Muntah, perut rasa tak selesa, tak sedap perut. Sakit sendi, sakit sendi ni macam sakit otot, sakit leher, sakit tangan. Ada ruam ni macam merah-merah lah, serta kekuningan di mata dan kulit. Tengok mata tu macam nampak kuning, kat kulit pun nampak macam kuning. Dia macam penyakit kuning. Penyakit kuning lah. Yang paling teruk sekali HIV. Penyakit serius yang disebabkan oleh virus HIV human immunodeficiency virus. Mudah dijangkiti HIV jika terdedah, tersentuh dan dengan bendalih badan individu yang HIV positif. Kita tak tahu, baru kenal seminggu, baru kenal sebulan dengan kawan lelaki, kawan perempuan, tiba-tiba ajak buat hubungan seks. Dia pun suka. Lepas tu rupanya dia penghidap HIV. Barulah nak menyesal, barulah nak menangis pada waktu itu. Kenapalah aku macam ni? Ya Tuhan, tolonglah saya. Macam-macam lah lagi. Okey, tak berguna dah pada waktu itu. So jangan dekati, jauhi zina. Boleh? Okey. Tengok ni. Benda ni sangat senang berjangkit melalui darah, cecair faraj tu, lendir ke ataupun air mazi ke, air mani, dan juga melalui susu ibu. So perempuan-perempuan yang pernah ataupun yang di luar sana lah menghidap HIV, maka anak dia tu kemungkinan besar boleh dijangkiti HIV melalui darah susu ibu. So untuk mengelakkan perkara-perkara ini berlaku, janganlah buat benda-benda ni. Okey, tak mau. Simptom dan gejala, tanda dan gejala seperti terlalu lemah dan lesu, badan penat, cepat demam, berpeluh pada waktu malam. Cik Birit yang kronik, cikgu saya malam berpeluh-peluh, cikgu kenapa ni? Sebab kamu tak buka kipas, cuaca memang panas sekarang. Okey. Itu berkaitan dengan penyakit. Pengesanan awal itu penting. Pengesanan pada peringkat awal penyakit penting bagi semua individu. Antara kebaikan pengesanan awal, kalau kita rasa kita pernah ataupun ada sebahagiannya, itulah saya pernah melakukan hubungan seks ni dengan kawan satu kelas dan sebagainya. Okey, cepat-cepatlah bertaubat. Kalau ada rasa something, cepat-cepat pergi jumpa doktor. Nak buat macam mana? Benda dah berlaku. Daripada benda jadi lebih teruk, maka pergilah jumpa doktor untuk dapat rawatan. Okey, kerana itu boleh menyelamatkan nyawa penyakit atau pesakit atau individu yang tidak berdosa. Kesedaran awal dapat menyelamatkan nyawa seseorang, terutama jika mengidap penyakit seksual seperti HIV dan juga AIDS. Mengelakkan pasangan yang sah daripada terkena jangkitan. Ni pasangan yang sah. Sebelum ni tukar-tukar pasangan. Lepas tu dah nak kahwin lah lepas SPM ni. Kahwin. Rupanya dia terkena HIV. Kesian pasangan yang halal, yang sah. Maksudnya suami kamu lah, isteri kamu lah. Mengelakkan bayi dalam kandungan daripada dijangkiti penyakit STI. Ni kita tak nak. Untuk mengelakkan bayi-bayi ini terjangkit, adalah rawatan dia. Zaman dah moden dah sekarang. Okey, ubat-ubatan yang sesuai penyakit boleh mengelakkan bayi daripada dijangkit penyakit STI. Okey, ada beberapa kaedah rawatan yang dapat dilakukan bagi mencegah penyakit jangkitan seksual, iaitu mengambil antibiotik dan antiviral yang diberi dan disarankan oleh doktor pakar. Membuat pemeriksaan doktor secara berkala, menjauhi daripada melakukan hubungan seks dengan pasangan yang dijangkiti. Yang paling selamat sekali ialah yang ini, menjauhi dan jangan pernah melakukan hubungan seks dengan pasangan yang dijangkiti. Cikgu kita tak tahu pun pasangan itu jangkit ke tidak, janganlah buat hubungan seks sebelum nikah. Sebab itu zina itu dilarang. Info ekstra. Terdapat penyakit jangkitan seksual yang boleh diubati dan pulih sepenuhnya. Namun ada juga penyakit jangkitan seksual yang hanya dapat dikurangkan simptomnya. Apa maksudnya dapat dikurangkan simptomnya? Maksudnya tak boleh sembuh, tapi boleh dikurangkan melalui pengambilan ubat-ubatan tanpa pulih sepenuhnya, seperti herpes tu maksudnya hepatitis B dan juga HIV. Okey.
Ingat, bukan semua penyakit ini boleh dirawat, setengahnya boleh membawa maut. Jangan pernah terlibat dengan penyakit itu. Alright. Kesan dia. Penyakit jangkitan seksual ini jika dibiarkan berlarutan boleh membawa kemudaratan dan meninggalkan kesan buruk kepada individu, keluarga dan masyarakat. Okey. Pesakit akan mengalami, okey, ni pada individu lah kesan dia. Kalau buat nota ringkas ialah buatlah kesan jangkitan. Okey, kalau buat nota ringkas hari ni, halang teringat. Tajuk dia 6.0 iaitu penyakit. Ambil dia punya definisi ni, pengenalan sehingga sini. Kemudian ambil ni penyakit jangkitan seksual, akan buatlah dalam bentuk mind maps. Ada satu, ambil yang atas ya, penyakit gonorrhea, penyakit chlamydia, penyakit syphilis, penyakit hepatitis B dan penyakit HIV. Bolehlah ingat dia punya isi tu. Kemudian ambil ni kesan dia terhadap individu, mengalami kerosakan otak boleh rosak, mata, sistem saraf, tulang dan sendi semua rosak. Jangkitan yang teruk akan menyebabkan kerosakan organ reproduktif. Tu organ reproduktif lah. Maksudnya apa tu, kamu nak bersat rahim dan sebagainya, yang boleh membawa kepada kemandulan, menyesal tak sudah nanti. Wanita mengandung boleh menjangkiti bayi mereka semasa bersalin. Tu kesan pada individu. Kesan pada keluarga, boleh ingatlah dalam kepala, keluarga pasti malu. Okey, keluarga pesakit dipinggir kerana tanggapan bahawa pesakit mendapat penyakit kerana terlibat dalam aktiviti yang tidak sihat. Keluarga pesakit terpaksa mengeluarkan kos rawatan yang mahal. Yes, kalau kita mencegah, tak ada keluarkan kos apa-apa pun. Jauhi zina, jangan dekati zina, tak payah keluar kos apa-apa. Tapi apabila terlibat dengan zina, kosnya sangat besar. Apa kos dia? Yang pertama, kehilangan keperawanan. Dara tu lah confirm hilang. Itu dah satu dah kos dia yang sangat menyesal. Kemudian kos rawatan lagi kalau kena penyakit dan sebagainya. Malu lagi. Okey. Seluruh ahli keluarga perlu berhati-hati jika pesakit menghidapi penyakit jangkitan seksual kerana penyakit ini mudah berjangkit, terutama melalui sentuhan. Kalau ada di antara yang terjangkit penyakit ini, segera berubat. Kerana penyakit itu boleh berjangkit melalui air liur, bercakap dengan family, bercakap dengan family pun boleh kena. Bercakap dengan adik, bercakap dengan abang, bercakap dengan kakak, boleh dijangkiti. Melalui sentuhan, berkongsi pakaian dan alatan. Kat rumah tu bukan duduk seorang, duduk dengan family. Guna pinggan mangkuk yang sama, guna cawan yang sama, guna sudu garpu yang sama, minum air yang sama, gelas yang sama. Mungkin boleh kena. Kepada masyarakat akan memandang serong terhadap penghidap orang yang ada penyakit ni, masyarakat tengok pandang serong lah. Kau tengok anak orang tu apa benda lah. Okey, masyarakat takut mendekati pesakit jangkitan seksual seperti HIV dan AIDS. Takutlah. Kau pembawa AIDS, jangan dekat. Okey. Okey, so amalan gaya hidup sihat untuk mencegah penyakit jangkitan seksual. Yang ni pun boleh buat nota ringkas amalan hidup sihat. Antaranya melibatkan diri dalam aktiviti kesukanan dan rekreasi. Ini yang pertama. Semua orang pergilah buat rekreasi. Jangan duduk sorang-sorang dalam bilik dengan berkunci dan sebagainya. Ingat, itu bahaya. Kalau mungkin kamu seorang abang, kamu seorang kakak, pastikan bilik adik kamu tidak berkunci. Cakap dengan ayah, jangan, kalau boleh dekat rumah ni jangan ada bilik berkunci, kecuali nak tidur waktu malam lah, bahaya dan sebagainya. Okey, kerana kalau bilik berkunci tu adalah benda something yang dia buat. Okey, biarkan pintu bilik tu terbuka, open dan sebagainya, supaya kamu rasa risau, takut nak melakukan sesuatu. Kalau tak nak tonton video lucah ke apa, kamu tak berani sebab pintu terbuka. Itu teknik yang pertama. Okey, buka pintu, jangan biarkan. Okey, ataupun pergi bersukan. Dan sekarang MCO tak boleh kan, pergi jogging, pergi berbasikal, duduk di luar rumah. Yang kedua,
mestilah menjadikan aktiviti keagamaan sebagai rutin hidup. Kalau orang Islam, pergilah solat. Bukan Islam, bolehlah mengamalkan agama masing-masing. Di dalam rumah dah ada tempat yang dikhususkan untuk bersembahyang. Betul? Dah ada kamu punya tempat untuk kamu ni lah menyembah. Okey. Mengaplikasikan kemudahan media masa. Zaman sekarang bolehlah main game tu. Mungkin boleh dimaafkan ada orang main game kan. Okey. Tengok Instagram, Twitter, ada yang main TikTok dan sebagainya. Melibatkan, ini yang ketiga tadi, ini yang keempat. Okey, melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan. Contohnya kalau ada sambutan merayakan Rasul, kalau ada sukan nikah, kalau ada apa lagi dan sebagainya lah. Okey. Itu amalkan gaya hidup sihat. Alright. Wow, latihan pengukuhan. Cuba buat sama-sama. Cari 8 jenis penyakit jangkitan seksual dalam kotak huruf. 8. Yo. 8 jenis jangkitan sifilis. Cuba kita tengok dulu sifilis. Ada tak? Ni. Sifilis. Dan kita lihat lagi. HIV, AIDS. AIDS tak ada. Cuba cari. Boleh main game ni. AIDS ada tak? Ada. Kita cari AIDS. Ni lah cikgu ni lah. Mana? Ni lah cikgu. Saya pun tak nampak. Ni AIDS. Betul. Terima kasih. AIDS. HIV. Lagi susah sebab 3 huruf je. HIV. HV je ada. HIV. Ni lah cikgu. Mana? Saya pun tak nampak Cikgu ni. Okey, kita tengok. Yang ada ni virus. Ni virus. Okey. Sekejap. Cari lagi. HIV. HIU pula. HIK. HIV. Boleh ke macam ni? HIV. Mana boleh ya? HIF. Ni lah HIV. Astaga. Okey. Kemudian kita ada lagi penyakit apa? 8 jenis penyakit. Jom kita tengok lagi. Chlamydia, gonorrhea. Hepatitis. Gonorrhea, chlamydia. Ada glonorrhea, gronorrhea. Huruf G mesti dia panjang. Gro. Ni. Gonorrhea. Chlamydia. Huruf K. Ni genital. Ni penyakit genital ni tadi. Ketuat. Ni ketuat. Ulcer ada ke kelar. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu lagi. Kelar. Tak jumpalah saya. Siapa jumpa? Tolong ambil gambar. Ni saya jumpa. Ni pun ada lagi genital. Ni pun genital. Ni sama. Tak dikira. Chlamydia. Cari lagi satu. Siapa jumpa? Sekejap kita semak. Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia nak 8. Satu lagi. Okey, bantu saya cari. Satu lagi. Okey. Okey, itulah aktiviti kita. Latihan pun ini. Tolong buat nota ringkas dan juga bantu saya cari ni. Siapa jumpa, tolong snap satu lagi gambar. Tolong snap gambar yang jumpa. Mana penyakit tu? Saya dah tak nampak dah. Cetari. Mana ada cetari? Okeylah, sampai sini saja pembelajaran PDPR PJPK kita. Jumpa lagi next class. Terima kasih pelajar. Sayang anda semua.